Dan inilah golongan yang pertama yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, suratul Jathiyah ayat yang ke-23, di mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak pernah melihat, apakah engkau tidak melihat man ittakhadha hawahu, orang-orang yang mengambil nafsu dia sebagai ilahah, sebagai Tuhan. Makna hidup bertuhankan hawa nafsu. Dalam bahasa kita cakap kampung kita, cakap bahasa kita sembang ni pun ialah hidup bertuhankan hawa nafsu. Dia tak fikir dah apa-apa. Inilah penjenayah tuan-tuan, yang kedudukan dia begini. Begitu jugalah orang yang kufur kepada Allah. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka duduk dalam keadaan dhallah. Wa khatama ala sam'ihi wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Pengetahuan mereka, makna akal fikiran mereka senantiasa duduk dalam keadaan kesesatan. Wa khatama ala sam'ihi, dan pendengaran mereka pun tak dapat lagi menerima pengajaran. Dia dengar kebenaran tapi dia tak terima pengajaran. Ni tuan-tuan, dalam suasana hari ni kita nampak betul-betul. Kamu nak cerita kebenaran pun ceritalah, tapi tang kami tak mau dengar. Ni bimbang. Ni bimbang. Dia sampai khatama ala qalbih ni cukup bahaya. Siapa pun bahaya. Ini wallahu alam. Kita haraplah tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni Allah wal'iyadabillah, Allah lindungi kita daripada kedudukan ni. Tapi setengah orang tu yang kita nampak, bukan saja masyarakat kufur, masyarakat yang dikatakan masyarakat Islam, dia tak mau, dia nak khatama ala sam'ihi wa khatama ala sam'ihi wa adallahu Allahu ala ilm, seolah-olah dia nak macam tu. Sebab tu dia tak mau menerima kebenaran, dia tak nak terima kebaikan, dia tak nak ilmu. Ada setengah, saya tak tahulah tuan-tuan sekarang ni di Selangor, tapi di setengah-setengah negeri lain, dia kira malam Khamis malam Jumaat baca isi. Dia pergi masjid, tengok ada kuliah, dia turn balik. Dia kata aku nak pergi baca isi ni pasal apa ada kuliah. Sebab dia tak mau khatama ala sam'i. Ni bahaya tu. Kalau kita tengok sebagai biasa dalam terjemahan biasa orang begini, dia tak ada kira dia ustaz tu, dia tu memang perangai macam tu dah. Hak tu kita sembang cara kita biasa. Tapi kesian kat dia pasal termasuk takut dalam golongan adallahu Allahu ala ilm. Dia dah rasa apa yang ada pada dia dah cukup dah. Dia dah cukup pandai dah. Dia tak perlu lagi dengar hadis, tak perlu lagi dengar Al-Quranul Karim. Ada hadis Al-Quran yang terkena pada diri dia, dia salahkan yang menyampai. Dia kata ustaz ni ekstrim, tu imam ni ekstrim, khatib ni tak betul. Dia buat begitu. Dia kira hak benar yang dia boleh terima, benar yang mengesahkan dan menghalalkan apa yang ada pada dia. Hak ni cukup bahaya. Sepatutnya benar ni ada pada orang kafir, tak ada pada dia sebab dia mengaku Islam. Tapi malang sekali kalau benar tu ada kepada orang Islam. Ini dia tuan-tuan. Macam hari ni lah, macam sekarang ni bagaimana parti-parti komponen Cina ni, dia lawan habis-habisan, lawan hudud ni. Padahal tuan-tuan, benar ni pihak-pihak yang bertanggungjawab dah menjelaskan secara terbuka untuk ada dialog, untuk ada majlis penerangan. Jemputlah di mana pun. Nak jemput ke tempat Tok Cina pun kami pergi. Orang-orang ni tadi, orang-orang yang mempunyai apa yang berkebolehan ni. Orang kata ustaz-ustaz kita, tok guru kita, tak apa jemput dia. Nak suruh Tok Kong duduk atas ni, kami jelas bawah pun tak apa, boleh, tak ada kaluk lah. Tapi dia lawan habis-habis, tak ada dapat apa-apa pun. Dia tak tahu apa. Dia menerima hukuman jenayah Islam ni mengikut apa interpretasi dia. Dia tak mau menerima mengikut saluran Islam. Habis kalau menerima saluran lain, mana siapa nak kata elok. Padahalnya tuan-tuan, undang-undang jenayah syariah dia ada 4 komponen yang besar, iaitu hudud, kisah, diat dan ta'zir. Dia faham dah apa itu diat, dia faham dah apa itu ta'zir. Yang mati-matian, dia ingat
Dia ingat undang-undang jenis syariah ni kerja nak potong tangan orang. Ni pasal apa? Pasal ada Melayu lok-lak nak cakap aku tu. Ni minta maaf tuan-tuan, bukan saya nak berkasar tuan-tuan, tapi nak kata bahasa lembut lagu mana lagi. Bahasa apa yang boleh kita lembut ni? Kita bercakap tu menyebabkan orang yang bukan Islam lagi tambah tak faham. Itu bahaya dia. Kalau kita bercakap tu membawa orang bukan Islam tu makin tambah faham, orang yang faham lagi tambah faham, alhamdulillah. Ni makin lagi tak faham. Dia jahatnya tu. Baca dulu macam mana cara undang-undang jenis syariah tu dilaksanakan. Kalau nak marah kat Kelantan dah cerita dah. Kami sanggup jelaskan gini. Sampai orang kata mendapatkan kerjasama doktor, pakar bedah lah, pakar apa semua sekali dah. Jelas. Sebab Islam ni bukan eminisme, bukanlah orang kata apa, buah batu, bukan kejam, tapi tak pang je. Yalah, kita terima kasih jugalah tuan-tuan apabila parti tulang belakang pemerintah iaitu UMNO dah nampaknya alhamdulillah bergerak sikit dah. Yalah, ini pasal saya cakap gini tuan-tuan, pasal masalah undang-undang jenis syariah ni bukan masalah pasal UMNO, masalah either you are Muslim or non-Muslim. Itu benar dia. If you are Muslim, never mind, we come together. Sebab atas kedudukan Muslim. Jadi kalau dah ketua pemuda UMNO pun sanggup buat, dia nak keluar memberi penerangan, alhamdulillah lah, kita amin. Apa benar kita nak menentang sedangkan kita Islam? Apa benar lagi yang kita nak menentang? Kita dok kata tak adil. Bila dok ketika kamu tengok pelaksanaan yang dok kata tak adil. Ni undang-undang jenayah, undang-undang sivil yang dok adalah. Siapa kata adil? Islam dia tak boleh sebat dengan ekor pari. Buka baliklah secara detail. Tak boleh dengan ekor pari. Cara sebab pun tukang sebab nak angkat lengan pun tak boleh. Kena sebab gini ya. Habis siapa yang adil? Siapa yang lebih bertimbang rasa? Ini benar-benar ni kita tak mau baca. Kita tak mau belajar betul-betul. Dok main nampak potong tangan. Potong tangan ni macam-macam. Orang nampak kapak, orang nampak gaji lagi teruk. Dia tak tahu benar-benar sebab. Dia ingat sebab dengan macam orang tu sebab sekarang. Sebab sekarang memanglah tak sampai 80, kena 10 pun KO. Ni hak tukang sebab ni dia punya sendo. Nah, peterah pang tu mampus sungguh kawan tu. Ni kamu tukang sebab ni, lagu mana badan kamu sihat pun kamu tak boleh angkat tangan. Ni kita dah ambil fokus hak yang Taliban buat apa buat tu. Media tu datang dari mana? Mungkin orang exploit yang Yahudi buat. Boleh jadi Taliban bukan dia buat lagu tu, wallahu alam lah. Yang gambar yang dilakonkan kan seolah-olah puak-puak Islam buat kerja, tunjuk duk sadai. Ni semua provokasi yang bawa untuk bad image kepada Muslim. Hak tu yang mereka nak. Ini peranan yang dimainkan oleh musuh. Takkan kita tengok hak tu, bagi kita cerita, bagi Islam cerita betul-betul. Dalam Islam pula, orang yang terlibat dengan katalah yang kena sebat tu, pesalah itu yang telah disabitkan oleh mahkamah syariah, hak lelaki baru boleh kita sebat dalam keadaan dia berdiri. Itu pun tak boleh sebat muka, tak boleh sebat apa orang kata ni kepala, tak boleh sebat dada. Mana boleh bantai kot dada, tak boleh. Yang boleh antara parah bau dengan pinggangnya lelaki. Tapi kepada pesalah wanita, dia boleh disebat dalam keadaan mesti dia dalam berpakaian menutup aurat, dan dia tak boleh berdiri, dia duduk. Itu pesalah wanita. Pesalah wanita duduk berpakai pakaian tutup aurat, bukan boleh buka belakang dia. Bedal lah, sebatlah dia tapi dengan baju dia. Pedarah lagu tu je, Allah Allah. Angkat tangan lagu tu je tu kan. Takkan dapat beri nak mati kot dah dapat tu. Allah. Ni dapat beri ni takkan mati, dapat beri banyak ni. Kena 2 rotan pukiak beri apa lagu ni. Tak tahu ni misalan katalah kan. Ni okey lah kan. Ni dengan macam-macam lagi ni. Dengan hak nu satu Malaysia sini, satu Malaysia makanan mudah ratau corok.
vitamin atau corong ni takkan kena sebab guni dalam Islam. Kata zalim. Allah Akbar. Tahmahan yang cukup dahsyat dibuat untuk merosak Islam. Tapi percayalah tuan-tuan, kepada yang bukan Islam, kalau mereka ada bersuara-lah. Sebab kita yakin dengan kuasa Allah bahawa dia akan reverse balik benda ni. Tuan-tuan ingat waktu di New York tu, World Trade Center dia orang tu, dia orang roboh. Dia orang sendiri buat plan untuk dianukan dengan kapal terbang roboh bangunan tu. Apa reverse kepada mereka buat tu, sampai tuduh kata orang Islam, nak tunjuk orang Islam ganas orang Islam. Sampai akhir sudah, sampai hari ni tidak dapat dibuktikan kepada dunia bahawa ini kerja orang Islam. Amerika gagal bab tu, tidak dapat dibuktikan. Cuma mereka tabur je fitnah. Akhir sekali mereka tak tahu bahawa masyarakat dunia lah ni yang intelek, yang terpelajar, mencari bahan pasal siapa yang ajar orang Islam jadi ganas macam ni. Dan mereka tahu bahawa the holy book for Muslim ialah Al-Quran. Dia beli Al-Quran, sehingga kita dengar, dapat maklumat dalam berita-berita sampai kepada kita dunia Islam bahawa di Eropah pasaran Al-Quran pada musim itu tak cukup stok. Orang beli Al-Quran, kaji, beli Al-Quran, nak tengok to find out mana yang mengatakan bahawa Al-Quran ajar orang Islam supaya jadi ganas. Tuan-tuan, apa yang mereka dapati, kaji punya kaji selidik ni, profesor pun beli, hak tak profesor lagi lah beli. Kaji selidik tengok, mereka tahu the truth is here, kebenaran ada di sini. Akhir sekali berapa ribu orang barat waktu itu pada musim itu convert to Islam. Cuba tengok, ni kuasa Allah. Hak ni pun insya-Allah tuan-tuan. Hampa bercakap pergilah, gerakan hampa cakap lah, MCA hampa bantai lah, DAP nak kata apa pun katalah, ya Allah. Sebab bagi kita tak boleh marah kat mereka pasal because you are non-Muslim, you tak faham. Sebab Islam ni bukan masalah akal, bukan masalah hati perut. Islam ni ialah wa huwa ala nurin min rabbih. InsyaAllah Allah akan beri ni. Mereka hentam kita ni sekarang ni, parti-parti komponen bukan Islam ni, hentam habis-habisan. Mereka tak tahu ni, anak-anak muda yang jadi mahasiswa-mahasiswi, terutama sekali yang di kalangan mereka sendiri. Anak-anak Cina sekarang cerdik, anak-anak bukan Islam pun cerdik, anak Siam pun cerdik. Mereka graduate kat universiti banyak, tengah ambil berbagai-bagai kos. Mereka ni akan cari tuan-tuan, kat mana yang dikatakan hudud ni. Mereka akan cari, mereka akan selongkar library, mereka akan cari dalam seluruh khazanah, dalam internet dan apa. Dan mereka insya-Allah, kita yakin dengan penuh keyakinan kebenaran hudud akan terselah. Mak bapak dia marah kat hudud, anak dia tak marah. Anak dia tak akan marah, anak dia akan sabut. Ini dia. Pasal apa saya berani kata itu? Di Kelantan pun Cina sopa tu juga. Takkan Cina di Kelantan dengan Cina Kuala Lumpur tak sama. Cina lah juga tuan-tuan. Tapi pasal apa Cina Kelantan boleh terima? Sebab Cina Kelantan telah terdedah dalam bentuk dakwah bilhal. Mereka boleh tengok sendiri praktikalnya, mereka boleh tengok sendiri dalam suasana kemasyarakatannya di situ. Dia tengok sendiri lagu mana Islam buat, lagu mana orang Islam ni. Bukan tambah Cina Kelantan tuan-tuan, bukan takat dia tengok lagu mana hak Tok Guru buat, hak kerajaan Kelantan buat, dengan dia sendiri ke kat Kelantan. Kita tengok lihat belakang, masuk kedai dia, dia kata Pak Cik nak gapo, dia kata boleh ni barang baru siapa, dia kata murah. Kita dah ingat, tak tengok muka dia, ingat orang Melayu Kelantan buka kedai, tengok Tok Cina, Cina Kelantan je kat Kelantan. Tu yang tuan-tuan. Tapi yang saya heran apabila kita tengok ni, apa tu, ketua wanita Dewan Himpunan Penyokong PAS tu boleh terang-terang, sedangkan dia penasihat guaman, penasihat majlis peguam, dia boleh mengatakan hudud ni ada. Malu. Cuba balik Solo Cermin tengok muka hang Melayu kedak ni, hang kata tak ada. Ni India Hindu ni pun boleh kata ada, dia tak kata ada. Ni tuan-tuan, balik kita kepada tajuk tadi. Tajuk waman nahjan nahjahum mimma nasallaha fa ansahum anfusahum. Ani wal a'yadzu billah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita doa semoga kita tak masuk dalam golongan ni, iaitu waman nahjan nahjahum mimma nasallaha fa ansahum anfusahum.
orang-orang yang dibawa langkah-langkah mereka itu kepada orang yang lupa kepada Allah, kebenaran Allah, maka besok ni Allah akan bertindak. Mana Allah pun orang kata apa, tak peduli kepada mereka, maknanya Allah tak beri rahmat, Allah tak beri kasih sayang lah kepada mereka. Hak ni yang kita takut. Sebab tu kita nak jalankan juga dakwah di Malaysia ni tuan-tuan, walaupun halangan banyak.